Bagaimana kita mengulas perkara ini daripada sudut dan juga paksi yang lebih neutral di pertengahannya kerana kita mahu melihat bahawa sesuatu hasil lawatan itu dinilai daripada segi impak ekonominya dan juga hubungan kedua-dua buah negara. Penganalisis politik dan juga hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani menyertai saya dalam perbincangan pada jam ini. Prof, bagaimana kita melihat kerana kalau orang politik ada pertikaiannya sendiri. Namun sebagai sebuah negara dan juga sebagai sebuah pemimpin sebuah negara, sebagai Perdana Menteri, bagaimana dan juga apa indikator yang diletakkan terhadap kejayaan sesebuah lawatan negara itu. Dan juga kerana pertikaian di media sosial banyak yang kata disambut oleh siapa dan juga di manakah dan juga jumlahnya. Tetapi sebagai sebuah lawatan, apa yang kita perlu ukur dan juga bagaimana signifikannya hubungan kedua negara itu dilihat yang lebih memanfaatkan rakyat secara keseluruhannya? Ya, saya rasa kita kena faham dalam konteks lawatan ini dan lawatan ini satu lawatan rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim atas jemputan pihak Raja Salman dan Putera Mahkota Raja Muhammad bin Salman untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim melawat ke sana dan kalau kita tengok dari sambutannya juga sebenarnya sambutan rasmi kalau ditunjukkan dalam foto ini di gambar di muka sebagainya, nampak escort daripada pihak tentera dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan satu lawatan rasmi. Jadi sama ada yang dipertikaikan kerana tidak ada pertemuan di antara pihak Raja Salman misalnya atau pihak Raja Arab Saudi dengan Perdana Menteri, dia banyak bergantung pada kesesuaian masa dan keadaan tertentu yang menyebabkan mungkin seperti mana yang kita tahu yang telah dijelaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri bahawa mereka minta supaya ditangguhkan. Mungkin ada isu-isu, ada perkara-perkara yang tidak dapat hasrat penyumpahan lebih awal diadakan sepatutnya ditundakan, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim pula tidak boleh tunda sebab dia ada lawatan-lawatan kemudian di Cambodia dan katanya ke China yang juga harus jadualnya telah disusun jadi kena dilaksanakan yang itu juga. Tapi dalam konteks hubungan antara kedua negara dan melibatkan kerajaan Arab Saudi dan kerajaan perpaduan sekarang, saya rasa tak ada isu sebab saya ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia, saya sendiri berada di Madinah ketika itu dan melihat sendiri ucapan tahniah disampaikan oleh Raja Salman dan juga Raja Muhammad bin Salman terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah ketika peristiwa Batang Kali tanah runtuh Batang Kali pun Raja Salman menghantar ucapan takziah kepada Yang Pertua Agong dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan takziah kepada berlakunya insiden tersebut. So dalam konteks ini saya rasa tak ada masalah sebenarnya dalam konteks hubungan antara kedua negara, dan malah hubungan kedua negara ini cuba dipulihkan ditambah baik kerana kalau kita lihat usaha yang dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah bukan sahaja mengeratkan hubungan diplomatik antara kedua negara, tapi juga meningkatkan dalam konteks hubungan dagangan perniagaan kerana nilai dagangan Malaysia dan Arab Saudi sekarang jumlah dalam 10 bilion US dollar. Jadi cuma kita nak tingkatkan lagi sebab kita perlukan pelaburan besar Arab Saudi ke Malaysia, dan juga dalam sama juga kita mengambil kesempatan daripada keadaan geopolitik yang keadaan sekarang lebih positif lah di Asia Barat untuk mengambil kesempatan itu untuk menarik pelaburan ke Malaysia. So dalam konteks ini saya rasa dalam konteks dari segi kejayaan saya rasa berjaya lawatan ini dengan pertemuan dengan Liga Arab OIC dan pihak bank juga ada pertemuan di situ tapi cuma dipertikaikan dari segi tidak ada pertemuan. Saya rasa mungkin selepas ini Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan susulan mungkin selepas ini ke Arab Saudi lagi dan bertemu mungkin ada jadualnya lebih spesifik untuk bertemu dengan pihak Raja Salman dan juga Raja Muhammad Salman untuk mengeratkan lagi hubungan Malaysia pada masa akan datang. Prof, bagaimana kita melihat juga indikasi dan juga cara Arab Saudi dalam diplomasinya pada hari ini? Sudah cukup berbeza berbanding 5 atau 10 tahun yang kebelakangan ini. Malah daripada cara untuk melakukan perniagaan dan juga pelaburan juga lebih agresif berbanding dengan beberapa tahun kebelakangan. Visi 2030 Arab Saudi ini peluang yang perlu diraih
lawatan ke Arab Saudi tidak boleh lagi dilihat kepada perbincangan mengenai kuota haji semata-mata seperti kelaziman yang berlaku sebelum ini. Bagaimana dengan pertemuan di peringkat pembuat mereka yang terlibat dalam industri, pelabur, ini lebih memberikan manfaat daripada kita melihat kepada pertemuan di peringkat government to government sahaja. Apa yang kita dapat fahami cara Arab Saudi dan juga potensi yang benar-benar perlu diraih dengan sebaiknya? Dia sebenarnya kita lihat dalam konteks bukan saja cara Arab Saudi tapi lebih kepada budaya Arab, cara mereka berdiplomasi dan berinteraksi dengan negara lain tu kita kena fahami secara menyeluruh. Dan kadang-kadang tu kan situasi sebegini yang kadang-kadang ada berlaku mungkin satu yang tidak baik pada perspektif Malaysia. Misalnya saya pernah mengatakan masa kita dulu Datuk Seri Ismail Sabri ketika menjadi Perdana Menteri pernah cuba melawat United Arab Emirates tapi gagal mendapat lawatan rasmi sekalipun. Jadi itu lagi satu tamparan yang pernah diperdebatkan satu masa dulu itu lagi saya rasa lagi teruk keadaannya berbanding dengan sekarang yang mana lawatan rasmi disambut dengan baik sebagainya, cuma tidak ada pertemuan dengan pihak diraja lah Arab Saudi dan ini saya rasa mungkin Aziz banyak ada berkaitan dengan pendekatan cara Arab berinteraksi dengan dunia luar lah dan apa pendekatan yang mereka ingin ambil dalam start sekali perundingan ataupun diplomasi tersebut. Cuma dalam konteks perniagaan, perdagangan, kita tahu bahawa Arab Saudi adalah pengeluar minyak crude terbesar di dunia. Adalah pengeluar minyak utama dunia. Dan tapi kita tidak mahu atas isu minyak itu saja kita bincangkan, tapi lebih kepada isu-isu yang melibatkan keseluruhannya. Jadi peranan Arab Saudi sebagai kuasa geopolitik di Asia Barat itu sangat penting. Itu sebab Arab Saudi menjadi rakan dagangan kita terbesar di Asia Barat. Jadi cuma kita tidak maulah setakat apa yang kita capai sekarang ini kekal begitu saja. Kita mahu lebih banyak lagi dan mengeratkan hubungan antara dua negara ini. Jadi inisiatif dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim melawat Arab Saudi ini satu inisiatif yang baik dan atas jemputan mereka sendiri Arab Saudi. Jadi yang ini saya rasa akan datang akan lebih mengukuhkan antara kedua negara dan inisiatif yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim juga untuk membawa semula agenda menubuhkan King Salman Institute of Peace yang cuba ditubuhkan tapi telah tertangguh sebelum ini tapi akan dibawa ditubuhkan semula selepas ini dan memerlukan perbincangan dengan pihak counterpart kita lah daripada Arab Saudi untuk merealisasikan agenda ini. Saya rasa itu satu cadangan yang baik lah untuk masa ini. So saya rasa ini bukan satu perhairan hubungan antara Malaysia dengan Arab Saudi. Saya rasa dia akan berterusan ke arah yang lebih baik pada masa ini. Cuma interaksi lebih banyak lah antara pihak-pihak di sebelah Malaysia dan pihak niaga misalnya sebelah Malaysia dan juga pihak Arab Saudi untuk menambahkan lagi peluang-peluang ekonomi antara kerjasama kedua-dua negara. Jadi saya rasa ini sebagai batu loncatan kepada banyak lagi perancangan yang lebih baik yang beri manfaat kepada kedua-dua negara pada masa yang akan datang. Secara untuk rekodnya, 3 memorandum persefahaman dimeterai ketika lawatan Perdana Menteri dan ini 3 memorandum persefahaman ditandatangani dan disaksikan sendiri oleh Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengadakan pertemuan dengan 20 ketua syarikat dalam satu mesyuarat membincangkan bentuk kerjasama. Tapi Prof, kita juga menyebut bahawa hubungan dan juga situasi antara Arab Saudi dan juga Malaysia walaupun hubungan itu cukup mesra sejak sekian lama tapi ada naik dan turunnya. Apabila Prof menyebut mengenai penubuhan dan juga perancangan untuk meneruskan semula penubuhan King Salman Centre of Peace itu satu perkara yang saya kira ada juga kita faham cerita di sebaliknya. Jadi apabila ini diberikan dan juga diberikan iltizam oleh Perdana Menteri sendiri, bagaimana kita nak melihat bahawa ada juga perkara yang kurang baik ataupun kurang mesra dahulu cuba diperbaiki dalam hubungan yang mendatang ini, Prof? Ya, kita tahu bahawa matlamat Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni lebih ke arah diplomasi dan berbaik dengan semua, tidak mahu mewujudkan suasana yang tidak harmoni dalam hubungan antara negara. Walaupun hakikatnya kita agenda yang King Salman Institute tadi bukanlah dibatalkan tapi dipindahkan, diserahkan ke bawah Kementerian Midas, jadi Kementerian Pertahanan. Tapi agenda ini dibawa semula untuk direalisasikan. Dan kita tahu pada masa dulu kita memang ada masalah dari segi hubungan dengan Arab Saudi. Kita membatalkan institut tersebut untuk dilaksanakan dan juga dalam masa sama juga kita menganjur KL Summit ketika era Tun Mahathir. Dr. Mahathir Mohamad ketika menjadi Perdana Menteri menyebabkan ada perasaan yang tidak baiklah di pihak
Arab Saudi terhadap kita. Tapi selepas daripada itu, Perdana Malaysia cuba memulihkan keadaan. Dan saya rasa dalam 3 Perdana Menteri yang kita hadapi selepas Tun Mahathir sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang keadaan itu telah tambah baik, dah pulih. Dan sekarang ni adalah masa yang terbaik untuk membawa agenda yang lebih besar lah untuk kemaslahatan umat seluruhannya antara Arab Saudi dengan Malaysia, supaya, dan agenda yang paling utama adalah ekonomi, menunjukkan peluang ekonomi yang lebih baik. So saya rasa kisah lepas tu boleh diperbaiki, dan dalam masa sama juga cari perkara-perkara baru yang boleh beri manfaat pada kedua-dua negara. Jadi itu saya rasa paling pentinglah lawatan ini diadakan, bukan saja MOU ditandatangani tapi lebih kepada agenda yang jelas seterusnya yang perlu digerakkan oleh agensi itu di negara ni dan di Arab Saudi supaya dia lebih merancangkan lagi aktiviti ekonomi antara kedua-dua negara. Prof, kalau kita baca dalam konteks hubungan antarabangsa, ya kita di minggu terakhir bulan Mac, tetapi Perdana Menteri juga dijadualkan mengunjungi Cambodia pada 27 Mac ini dan di hujung bulan ini ke China pula sehingga ke 30 ataupun 1 April nanti. Dan ini negara-negara yang memberikan signifikan di peringkat ASEAN dan juga di peringkat negara-negara kuasa besar. Justru bagaimana kita memahami bahawa perlunya lawatan-lawatan yang diadakan dan ini mencapai matlamat yang baik dan tidak ada cakap-cakap pembaziran dan sebagainya. Dan kita melihat kepada negara-negara yang dipilih di peringkat awal kepimpinan Perdana Menteri ini, sejauh mana ini signifikan dalam hubungan Malaysia dari segi diplomatik dan juga daripada segi perhubungan ekonominya. Saya sebenarnya tak faham kenapa ada suara-suara mengatakan ada pembaziran, sebab saya nampak lawatan ini sangat perlu. Dan ketua negara ataupun ketua kerajaan harus keluar dan merapatkan hubungan dan menggalakkan aktiviti perdagangan dan ekonomi. Itu harus dilakukan. Dan ini bukan kerja mudah, kerja berat yang harus dilakukan oleh setiap ketua kerajaan terutamanya. So apa yang dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang melawat Arab Saudi sebagai negara dagangan terbesar di Asia Barat. Dan selepas ni ke Cambodia, akan sekutu kita dalam ASEAN, dan selepas tu ke China, yang mana merupakan rakan dagangan terbesar kita. So dalam konteks ini nampak jelas peranan yang cuba dimainkan oleh Datuk Seri Ibrahim ini untuk menggalakkan aktiviti ekonomi sebenarnya. Dengan Cambodia saya rasa kita boleh melabur banyak di Cambodia dalam konteks ini, tapi di China pula menarik lagi pelaburan China kepada kita. Dalam masa sama juga kita akan mungkin bersuara isu-isu semasa yang berkaitan dengan negara China, misalnya isu Laut China Selatan. So saya rasa ini inisiatif yang baik dia ambil daripada kita berkonfrontasi dengan negara-negara luar yang tidak beri manfaat pada kita. Baik kita bersahabat dan mencari jalan penyelesaian secara diplomatik untuk kepentingan bersama. Saya rasa langkah-langkah untuk mengadakan lawatan-lawatan ini adalah langkah yang sangat perlu dalam konteks hubungan antarabangsa Malaysia dan negara luar. Kerana kita tidak dalam konteks globalisasi ini kita saling bergantungan. Kita tidak boleh hanya terpencil sendiri dan kita harus bersama dengan negara-negara lain. Jadi dalam konteks ini kita berkaitan sebagai middle power untuk berperanan lagi aktif di peringkat global dan mewujudkan jurang merapatkan jurang lah kalau sekiranya ada dengan negara yang kita cuba hubungi. So dalam konteks ini saya rasa saya jangkakan lagi banyak lagi aktiviti lawatan luar negara yang akan dilakukan oleh kerajaan sekarang ini, sama ada oleh Perdana Menteri atau timbalan ataupun ahli kabinet untuk merancangkan lagi peluang-peluang ekonomi dan perdagangan dan sama mengukuhkan aspek politik antara kedua-dua negara lah. Jadi saya rasa ini langkah yang terbaik dan dengan keadaan politik dalam negara yang agak stabil sekarang ini, saya rasa ini masa terbaik untuk mencari peluang ekonomi yang lebih banyak lagi pada masa akan datang. Okey, terima kasih Prof atas pandangan dan juga ulasan itu. Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Mohamad Sani, penganalisis politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia bersama kita mengulas mengenai hasil lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi baru-baru ini. Terima kasih.